أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات، وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi amat dikasihi dan dimuliakan oleh Allah seluruh jemaah yang ada pada malam ini, baik yang berada bersama dengan kita di dalam halaqah ataupun yang mengikuti kita di alam maya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kebaikan, kalaupun tidak banyak, satu dua perkara yang boleh kita ambil pengajaran dan iktibar. Mudah-mudahan bekalan ini kita dapat gunakan di sepanjang kehidupan kita, insya-Allah. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita masuk kepada perkongsian yang ingin kita kongsikan bersama pada malam ini, syukurlah kiranya untuk saya sedikit berta'aruf ataupun memperkenalkan diri, kerana saya bukan orang tempatan di tempat ni. Kita adalah pemain naturalisasi, player import, walaupun di dalam pasukan bola sepak. Pemain import ni dibayar dengan gaji yang mahal kerana skill dan juga keupayaan mereka, tetapi tidak juga kalah kepada pemain tempatan, kerana mereka jua yang mengetahui resmi kehidupan di tempat itu. Maka saya berasal dari sebuah negeri yang dikenali sebagai Serambi Mekah, Kelantan. Kelantan. Dan mula berada ataupun berhijrah ke Kuala Lumpur, khususnya di Sungai Buloh ini sekitar 2010-2011 gitulah. Dan sebelum ini kurang lebih 10 tahun yang lalu atau 8-9 tahun yang lalu, saya menetap di Bandar Baru Sungai Buloh tu, dekat Damansara Damai. Dan baru setahunlah saya pindah ke Saujana Utama Seri Peristana dekat dengan Puncak Alam. Jadi latar belakang pendidikan sedikit, waktu sekolah menengah, sekolah rendah dulu masuklah pondok, belajar pondok. Tapi kita ni di antara orang yang ponteng lah. Ponteng kelas. Bila ponteng kelas baru naik nama. Jadi banyak kelas kita tak masuk. Allahu Akbar. Guru tu ataupun cikgu ni ataupun ustaz ni memang sebut nama kita. Kemudian Allah rezekikan sedikit. Setelah tamat SPM, alhamdulillah ada rezeki yang baik meneruskan pengajian di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, yang dulu dikenali sebagai KISDA, yang terletak di Bandar Seri Putra, Bangi, berjiran dengan Bandar Bukit Mahkota Nilai. 3 tahun kita berada di dalam diploma pengajian Islam pengkhususan dakwah, dan habis di situ alhamdulillah ada rezeki yang baik. Kita meneruskan pengajian di Universiti Mu'tah di Hashemite Kingdom of Jordan, kurang lebih sekitar tahun 2011 gitulah. Kemudian kita balik ke Malaysia ini, macam-macam lah kita tolong mak ayah, kita tolong sahabat kita jadi imam tarawih dan sebagainya. Dengan sedikit keupayaan kita ada, kemudian jadi guru sementara di JAIS, kontrak selama 2 tahun. Kemudian bermula 2013 Februari sehingga hari ini saya berkhidmat sebagai
salah seorang editor penerbitan, khususnya di bahagian penerbitan Al-Quran, Syarikat Karya Bestari, yang merupakan anak syarikat kepada kumpulan media Karangkraf yang ditubuhkan kurang lebih 42 tahun yang lalu lah. Dan sekarang ini dipimpin oleh founder dan juga CEO dia sendiri, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Husamuddin Haji Yaakob, di usia 67 tahun. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki dan kesihatan yang baik kepada beliau. Dan semoga dengan ta'aruf dan silaturahim ini sedikit sebanyak memberi manfaat dan seterusnya saling mendoakan di antara kita, insya-Allah. Saya memilih untuk berkongsi 2-3 ayat daripada surah Al-Ahqaf. Sebelum kita masuk kepada surat ataupun ayat tersebut, untuk sampai kepada ayat itu sebenarnya ada kisah yang tersendiri berlaku dahulu. Dan barulah Allah turunkan ayat yang bakal kita huraikan bersama sekejap lagi. Ketika Islam berada di puncak kegemilangan, ketika Islam sudah pun menguasai jajahan takluk dan kawasan, ketika ramainya orang-orang masuk ke dalam Islam dan menerima kebenaran, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan isteri kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga dikenali sebagai orang yang berada pada hierarki yang keempat dalam periwayatan hadis sejumlah 2210. Dia bertanya kepada Nabi yang juga merupakan suaminya yang tercinta, "Ya Rasulullah, apakah peristiwa yang paling kamu ingati di sepanjang perjalanan dakwah yang telah pun kamu lalui?" Cerita ini ketika mana Islam di puncak kegemilangan. Ataupun, "Ya Rasulullah, apakah peristiwa yang sangat terkesan di hati kamu sehingga menyebabkan kamu tidak akan lupa peristiwa itu sampai bila-bila?" Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan respon kepada isterinya dengan menyebut beberapa peristiwa. Akan tetapi kata Nabi, ada satu peristiwa yang akan aku kenang dan ingati sampai bila-bila, iaitulah peristiwa ketika aku berada di satu tempat, aku berdakwah dan menyampaikan kebenaran di tempat itu, mengajak manusia yang dahi mereka sujud kepada asnam berhala kepada menyembah Allah. Tetapi alangkah terkejutnya aku, respon layanan orang-orang yang berada di situ menjatuhkan maruah, menjatuhkan air muka, mencari-cari kehormatan dan memfitnah aku sehingga aku mengadu kepada Allah Jalla wa'ala. Peristiwa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu tempat. Nama tempat tersebut adalah Taif. Taif. Saya yakin dan percaya ayah-ayah sekalian, mungkin di kalangan kita ada yang telah pun melaksanakan haji maupun umrah. Di antara tempat yang akan kita singgah, lewati ataupun ziarah, satu tempat namanya Taif. Kalau kita tidak mengetahui sejarah dan sirah, boleh jadi kita duduk di tempat itu sebagai duduk yang biasa, ataupun tidak memberi apa-apa erti dan manfaat kepada kita. Tetapi kalau kita mengetahui di sebalik cerita Taif itu, di sinilah kedukaan yang dialami oleh Nabi SAW. Sebelum kita pergi lebih jauh, dan sebelum peristiwa Taif ini berlaku, terlebih dahulu sebelum daripada itu, ramai kita tahu dan kita sedia maklum, Nabi diuji dengan dua insan yang sangat Nabi kasih, Nabi cinta kerana Allah. Mereka ini dimatikan oleh Allah. Pertama, yang memakai gelaran waktu itu Raisul Wuzara, Perdana Menteri Mekah. Raisul Wuzara, Perdana Menteri Mekah, maksudnya dia adalah ketua negara.
yang memerintah mentadbir kerajaan Mekah pada waktu itu, yang kata-katanya diikuti, perintahnya dituruti. Siapa lagi kalau bukan bapa saudara Nabi yang tercinta, namanya Abu Talib. Nabi ni sebagai anak saudara, yang jadi Perdana Menteri waktu itu pak saudara dia. Ketika Nabi SAW ditaklifkan oleh Allah syariat, mengajak manusia ke jalan Tuhan, ke jalan agama. Muhammad, silakan kamu dengan perjalanan dakwah. Sila. Di seluruh rusuk dan rantau Mekah ini kamu yang punya. Nak jumpa dengan siapa, nak bai'ah dengan siapa, nak janji dengan siapa, ikutlah. Tetapi Muhammad, aku tak akan ikut ajaran yang kamu bawa. Cuma aku boleh jadi garantor, penjamin dan juga sebagai pengaman. Kalau apa-apa jua berlaku kepada kamu, aku orang bertanggungjawab akan cari dia. Allahu Akbar, sukanya Nabi. Tak apa, kita dakwah dulu. Esok-esok, lama kelamaan, pak saudara kita pula akan masuk Islam, mudah-mudahan. Allah uji di hari kematian Abu Talib. Yang riwayat ini disebut oleh Musa ibn Uqbah. Ketika Nabi datang ziarah pak saudara dia di hari kematian. Mati dah. Walaupun ada riwayat sebelum daripada itu menyatakan bahawa Nabi mengajarkan syahadah. Dan juga Nabi sebut supaya pak saudara dia ini ucap kalimah tauhid. Dan Nabi sanggup berdoa kepada Allah semoga diringankan azab. Tapi kita cerita tentang hari mati dah. Ketika matinya Abu Talib, Nabi datang ziarah, tengok pak saudara dia terbujur kaku. Nabi sebut beberapa perkara, antaranya Nabi berkata, "Ma nalat minni Quraisyun syai'an akrahu illa ba'da wafati Abi Talib." Pak saudara aku mati dah. Sebelum daripada ini, waktu dia ada, dialah jadi garantor, sehingga keseluruhan orang-orang Quraisy yang menentang aku, mereka tak berani nak buat perkara yang tidak baik. Illa, kecuali ba'da wafati Abi Talib. Hari ini mati dah pak saudara aku. Maka bermula episod mereka bermusuh kembali dengan aku secara terang-terangan. Allahu Akbar, ayah-ayahku sekalian. Tak lama, hari yang sama. Ketika Nabi nak balik semula ke rumah, selepas ziarah pak saudara dia ni, pemimpin dalam kalangan Quraisy, mereka perintahkan supaya budak-budak, wanita dan orang-orang tua beratur di sepanjang jalan yang Muhammad akan lalu. Sekiranya Muhammad melewati jalan ni, baling dia dengan batu, lempar dia dengan tanah, lempar dia dengan debu, sehingga Nabi sampai ke rumah ni penuh atas kepala ni, batu, tanah, debu habis. Masuk sahaja ke dalam rumah, anak perempuan Nabi yang tercinta tengok ayah dia seperti itu dilakukan oleh manusia. Wahia tabki, menangis dia, menangis. Allahu Akbar, gamuk orang buat ayahku seperti ini. Menangis dia. Di saat dia membersihkan kepala ayahnya yang mulia, manusia paling agung yang Allah utuskan, dia menangis. Budak umur 7-8 tahun. Orang buat tak molek pada ayah dia sambil diusap kepala, dia basuh kepala ayah dia, menangis dia. Sehinggalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada anak dia, la, ya binti, wahai anak kesayanganku, la tabki, jangan kamu menangis. Allah yahfazu abuk, Allah yang akan menjaga ayah kamu, jangan kamu menangis. Kurang lebih, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, 33 hari setelah kewafatan ataupun kematian Abu Talib, Allah uji seorang lagi individu yang juga merupakan sayap kanan kepada Nabi,
bahkan tulang belakang kepada Nabi, iaitulah isteri yang tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Allah, mati Khadijah, isteri mati. Yang Khadijah ni Nabi sebut, mana-mana wanita kalaupun ada selepas Khadijah yang Allah rezeki dia jadi isteri kepada aku, sama sekali tidak boleh mengatasi kehebatan yang ada pada Khadijah. Saya selalu sebut 3 benda yang Khadijah ada ni, yang tidak ada pada wanita-wanita lain, termasuk isteri-isteri Nabi yang lain. Dan kalaupun ada, sama sekali tidak boleh menandingi apa yang telah pun dipersembahkan oleh Khadijah di atas jalan dakwah Nabi. Pertama, kata Nabi, Khadijah ni saddaqatni idh kadzdzabani an-nas. Dialah satu-satunya manusia di awal-awal aku berdakwah kepada manusia yang lain, yang manusia lain sebut aku ni pendusta. Saddaqatni, dialah seorang-seorang yang menyatakan Muhammad ataupun Rasulullah, aku membenarkan apa yang kamu sebut, walaupun orang lain sebut kamu adalah pendusta. Kalau kita ada tempat tu, kita pun kata, kalau saya percaya juga. Belum tentu. Kerana suasana dan bi'ah pada waktu itu cukup dahsyat, cukup hebat. Dialah seorang yang membenarkan aku. Di saat manusia kata aku ni pendusta, sedangkan waktu nak keluar ke Mekah, nak keluar dari Mekah, habis harta bagi pada Muhammad suruh jaga. Kerana apa? Kerana tahu kalau balik semula dari tempat yang jauh ke Mekah, harta tu ada, bahkan kalau ternakan tu bertambah. Tapi dalam bab Muhammad ajak mentauhidkan Allah, minta maaf, orang ni suku Sakak ni tak ada kena-mena. Tak ada kena-mena. Wiring, piping, dua perkara berbeza. Harta, ta'at. Harta ya, tapi nak ta'at minta maaf. Wa awatni bimaliha, harta Khadijah banyak. Wa awatni, keseluruhan harta dia yang dia ada, dipersembahkan di atas jalan dakwah aku. Habis wa awatni bimaliha, maksudnya bukan setakat hok dalam poket, hok saing, hok tak saing, official, unofficial, tak boleh gerak tanah lagi, habis dia bagi pada Nabi. Kita tak berani nak buat. Minta maaf sebut dengan izin, bukan separuh, termasuk saya, nak bagi dengan jumlah nilai yang tak pernah kita bagi. Demi Allah cukup susah. Allahu Akbar. Ada seorang hamba Allah ni, sebulan lepas gitulah kurang lebih, dia nak bayar zakat pendapatan yang 2.5%, yang cukup haul, cukup nisab, 2.5% daripada harta pendapatan. 2.5% tu nilai yang dia nak bayar adalah 1.75 juta. Harta nak bayar zakat 1.75 juta. 2.5% daripada harta dia. Berapa harta dia? Kali 90 lebih hari. 100 juta lah. Tu pun kita Allah, juta lebih bayar zakat. Kita kira-kira zakat kita tu lebih 500. Hanya pula amil tu boleh buat ansuran kalau naik bulan. Bayar sebulan 500. Oh jangan mai Khadijah. Wa awatni bimaliha. Harta dia banyak. Semua harta dia tu dipersembahkan di atas jalan dakwah aku. Dia sponsor. Ketiga, warazaqani Allahu minhal walad idh haramani min ghairiha. Allah anugerah kepada aku zuriat daripada rahim Khadijah, anak-anak Allah tak bagi melalui orang lain. Aisyah yang hidup dengan Nabi, yang juga agak lama sehingga Nabi wafat.
Allah tak rezeki anak pada dia. Kalaupun Nabi ada anak dengan isteri yang lain, itu adalah anak tiri yang bukan daripada Nabi sendiri. Tapi Khadijah cukup special. Allahu Akbar, mati pula Khadijah. Mati ni sehingga Nabi ni drop motivasi dia 3 bulan, 90 hari. Bukan meratapi kematian, bukan sedih, terlalu sedih, tidak, tapi terkenang kepada Khadijah, terkenang kepada pak saudara dia ni 90 hari. Sebelum peristiwa ke Taif, 90 hari Nabi diuji dengan mental Allah. Kerana apa Nabi seperti itu? Allah menyatakan, Muhammad cerita pada manusia yang lain, kul innama ana basyarun mithlukum yuha. Aku ni cerita pada orang, Allah Ta'ala sebut. Kata Nabi, aku ni seperti kamu. Ana basyar mithlukum, sama-sama. Kita kerja, Nabi kerja. Kita keluar zakat, Nabi keluar zakat. Kita ada isteri, Nabi ada isteri. Kita ada anak, Nabi ada anak. Habis segala-gala Nabi. Masuk perang lagi dan sebagainya. Masuk perang pula riwayat yang hujung-hujung ni umur 51-55 tahun. Allah, 55 tahun ni boleh KWSP akaun 2. Senyap dah kitanya. 52 tu baru nak pergi perang. Oh, minta maaf. Allah, kita gauk kecil ni, darah tinggi. Macam-macam. Gauk pula kiri kanan atas bawah. Bukan sebelah dah. Allah, sahabat saya umur 30 lebih baru. Kena di traffic light section 13 Shah Alam bawa motor. Kena gauk mari ni. Rebah on the spot. Rebah. Sampai orang akak dia. Tengok dia ni jogging. Oh, jangan cerita. Lari atas treadmill tu boleh semaya jamuk. 80 kilo lebih atas treadmill saja. Kena sekali gauk rebah bawah. 50 lebih nak pergi perang lagi. Allahu Akbar. Tak ada. Habis drop semangat, mental habis. Barulah dalam riwayat Ibnu Ishaq menyatakan bahawa Nabi SAW memilih satu tempat namanya Taif. Ada beberapa qaul dan juga pendapat sebelum daripada itu. Salah satunya yang tidak dapat dipastikan kesahihan dia, apabila orang-orang Mekah ni tak terima Nabi, maka Zaid Ibnul Harithah yang juga merupakan salah seorang di antara 16 orang yang disebut dengan gelaran Katibul Wahyi, penulis wahyu, penulis Al-Quran, yang juga merupakan anak angkat kepada Nabi yang tercinta, Zaid menyebut, ya Rasulullah, kalau orang-orang yang berada di Makkah, Mekah ni dia wadi, lembah, iaitulah orang yang berada di bawah, tidak sudi menerima ajaran yang kamu bawa, mari kita cari tempat yang tinggi. Mudah-mudahan orang yang berada di tempat tinggi, sesuai dengan ketinggian dia, dia boleh terima ajaran Islam. Maka akhirnya Nabi memilih Taif. Dari Mekah menuju ke Taif, jarak hari ini adalah 72.55 km. Dari Mekah menuju ke Taif, jarak langsung dia 72.55 km, yang hanya memakan masa perjalanan selama 54 minit hari ini. Tetapi jarak yang ditempuh oleh Nabi waktu itu adalah sejauh 110.23 km. Kata Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya, sekurang-kurangnya tempoh perjalanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menuju ke Taif kurang lebih 10 hingga 12 hari. Allahu Akbar. Nabi nak pergi Taif ni bukan sponsor, bayar sendiri. Mari pula tidak diundang. Bukan kata mari pak kita. Tak diundang. Sampai di Taif tidak didendang. Bahkan dihalau balik semula kampung halaman. Mari jauh. Allah, rumah saya dengan surau
Jarak 350 meter ya. Tapi naik motor boh, naik motor. Tak hujan pun naik motor, hujan pun naik motor. Oh, Ustaz, jalan kaki ya dekat. Oh, tak larat gitu. 350 meter dah. Usia baru 35. Bukan 55. Oh, minta maaf. Naik motor. Jauh sikit boleh singgah speed mat. Beli cakul tiar dulu baru boleh balik. Nabi tempuh 110.23 km. 10 hingga 12 hari. La ilaha illallah. Jauh satu hal. Sampai pula ke Taif. Sampai di Taif. Dah lah kedatangan tidak diundang. Nak sambut. Minta maaf lah, bukan jadi tetamu negara. Tetamu rumah pun tak layak. Nabi sampai ke Taif 10-12 hari tu. Paling tidak kalau kita kata, duduk dulu minum air lu, maka di sana lu kasih lemuk. Jauh jalan. Maksudnya apa? Offer. Pelawar dulu. Dah. Tak ada. No money, no talk lah. Tak ada duit. Tak sakai cik lagi tu ibarat. Sampai ke Taif. Dalam riwayat Ibnu Habib, beberapa orang tokoh lagi seperti Al-Imam Darul Qutni dan juga Sufyan Ibn Uyainah, sampai sahaja Nabi ke Taif, Nabi bertemu dengan 3 orang pemimpin utama di Taif. Yang ketiga-tiga orang ini merupakan adik-beradik dan anak kepada seorang tokoh kabilah Bani Thaqif, iaitulah Amru ibnu Umair. Ayah dia ketua kabilah di Taif ni. Di Taif, keseluruhan Taif didiami oleh Bani Thaqif. Yang ketua adalah Amru ibnu Umair. Dia ada anak 3 orang. 3 orang anak dia adalah pemimpin utama kerajaan Taif waktu itu. Siapa mereka? Pertama, Abu Yalail. Yang kedua, Mas'ud. Yang ketiga adalah Habib. Nabi sampai sahaja, tengok 3 orang pemimpin ni, Nabi tak cakap banyak. Nabi promote cerita tentang Islam. Ja'a min Makkah. Mari dari satu tempat namanya Makkah. Ana Muhammadun khatamul anbiya'i wal mursalin. Indi risalatun minallahi azza wa jal. Aku adalah Muhammad, Rasul utusan Allah. Aku adalah penutup sekalian para nabi. Bersama dengan aku, di sisi aku ada risalah daripada Allah Jalla wa'ala. Nabi cerita, Nabi ajak mereka daripada sembah berhala kepada sembah Allah. Daripada mereka meminta kepada sesuatu yang bukan-bukan, meminta kepada Allah. Daripada berdoa kepada yang bukan-bukan, kepada berdoa kepada Allah. Habis Nabi cerita, kata salah seorang daripada 3 beradik, kazabta Muhammad, kazabta, tipu Muhammad. Dulu yang Nabi sebut, saddaqatni idh kadzabani an-nas. Yang mana Khadijah ini di saat manusia kata aku ni penipu, dialah satu-satunya yang membenarkan. Ada lagi ni, kazabta Muhammad, tipu Muhammad. Sehingga mereka berkata, ya Muhammad, ma indaka malan wa ma indaka ahlan wa ma indaka syai'. Muhammad, kalau nak ngaku jadi nabi, agak-agak bahasa kita dah, agak-agak. Ma indaka malan, kamu ni harta pun tak ada. Wa ma indaka ahlan, adik-beradik, keluarga pun tak ada. Wa ma indaka syai', kamu apa pun tak ada. Nak ngaku jadi nabi, agak-agak. Ni kalau kita berada tepat tu, bukan kita duduk tempat Nabi, kita tengok peristiwa ni, demi Allah air mata kita jatuh, demi Allah. Hinanya Nabi depan mata dia. Allahu Akbar. Muhammad yang pegang jawatan Rasul, bukan jawatan tu tani pilihan raya dah. Bukan kena bayar 10,000 deposit dah. Jawatan tu Allah bagi dan Allah nanti. Dan mari pula Allah ya'ti khabarun minas sama'i sabahan wa masa'an
lailan wa nahara. Ya, ayat-ayat Tuhan ini kata Nabi mari dari langit. Tiap-tiap hari, sabahan wa masaan, pagi petang turun. Lailan wa nahara, siang dan malam turun. Allah, tergamuk seperti itu sebut. Ada lagi lebih dahsyat. Fahalla wajadallahu ahadan yursiluhu siwak. Allah nak ngaku jadi Nabi agak-agak lah. Orang lain lagi jauh lebih layak daripada kamu. Mari hal lebih dahsyat pada tu pula. La umazziqanna astaral Ka'bah law kana Allah qad arsalak. Muhammad, kalau betul yang kamu dakwa kamu adalah Nabi, kalau betul nah, aku akan pergi ke Mekah. La umazziqanna astaral Ka'bah. Kalau orang belajar bahasa Arab, la umazziqanna, hujung sekali nun tu ada tasydid, menunjukkan taukid, penguat dan juga keyakinan dia akan buat. La umazziqanna astaral Ka'bah. Aku akan pergi ke Mekah, yang tempat paling mulia tu, yang kita pakat gantung berhala tu, yang kita sembah tu, aku akan musnahkan seluruhnya sebagai tanda protes. Aku tak suka kamu jadi Nabi. Minta maaf sebut dah. Kalau kita kerja dalam satu company, senior engineer lah 10 tahun. 10 tahun. Mari budak-budak baru graduasi executive engineer baru masuk kerja. Dia masuk tahun pertama, kita 10 tahun dah. Tahun depan ada kenaikan pangkat. Budak-budak ni baru masuk setahun ni, salah seorang daripada mereka naik jadi ketua. Kita tahun ke-11 tu, tak lantik aku jadi ketua pun, lantik orang lain lah ramai lagi tu. Budak ni baru setahun baru kerja ni. Kita kalau duduk tempat budak tu, atau kita budak tu, apa perasaan kita? Allah, tak layak ke aku? Tak layak ke aku? Bukan aku lobby pun, bukan mengampu pun, bukan minta diangkat pun, tak layak pun. Tu pun kita rasa dah, ni Nabi, jawatan dia tu dicabar. Betul, kalau betul lah Muhammad, kalau kamu jadi Nabi sungguh, yang kami sembah di Mekah tu, yang ada berhala, yang ada Kaabah tu, siang malam pagi petang kami sembah ni, aku akan musnahkan tempat itu, tanda protes. Aku tak suka kamu jadi Nabi. Dahsyat. Rapat ji ni. Bahasa Kelantan disebut rapat ji, habis tu. Betul belakang disebut. Muhammad ada harta ke tak? Ada. Ada adik-beradik ke tak? Ada ya Pak. Ada orang ikut? Ya, sikit lah. Yang dia sebut tu semua kena atas kepala Nabi tu. Allah Rabbi, takkan Nabi nak tunggu lama? Kalau kita tak tunggu, dah balik-balik lah. Nak balik pun agak-agak 12 hari bah. Bukan boleh beli tiket ekspres ni bah 2 tiket. Naik terminal 17 Sya'alah, siapa kata baru bagi esok dah. Jalan kaki pula lah. Sehingga seusai sahaja mereka berdialog sebegitu dengan Nabi, sama templatenya waktu Nabi ziarah pak saudara dia nak balik ke rumah. Orang-orang Quraisy perintah anak-anak, wanita, orang tua duduk di jalanan. Muhammad lalu sahaja baling dia dengan batu. Templatenya sama. Mereka perintahkan anak-anak, orang tua. Riwayat Musa ibn Uqbah ini cukup kuat, kerana yang menjadi saksi adalah Zaid ibn Harisah. Nabi nak balik keluar tu, orang balik batu. Karami fil jamrat. Kita tengok bagaimana orang melontar jamrah. Orang Melayu ya bagus, melontar tak akak ni. Orang Arab tak ada. Kalau ada lastik dia bagi. Kena dengan kita pecah kepala ni, bukan main-main. Bagus sekali. Seramai mana penduduk di Taif? Seramai mana? Allah, jangan cerita, ribuan. Sehingga Nabi sampai di hujung Taif. Nabi duduk di bawah sebatang pohon kurma. Nabi berdoa kepada Allah di situ. Di dalam riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal,
Walaupun riwayat ini dhaif, tidak terlalu kuat, tetapi para ulama hadis ataupun ahli siyar, mereka memasukkan di dalam kitab-kitab sirah mereka, kerana dari sudut besarnya sampai riwayat itu kepada Nabi tetap ada. Dan ketika Nabi duduk di bawah pokok, Nabi berdoa, yarfa' yadahu ila sama, angkat tangan menuju ke langit, Allahumma ilaika ashku di'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta ya arhamur rahimin anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Panjang. Di dalam kitab hadis itu disebut riwayat ini, Nabi doa tu, Allah, doa yang cukup mulia. Ya Allah, ya Tuhan, kepada kamu aku mengadu. Di'fa quwwati, betapa lemahnya aku ni. Wa qillata hilati, habis dah. Daya, upaya, habis semua dah. Wa hawani 'alan nas, hinanya aku depan mata mereka, hina. Nabi sebut perkataan tu, wa hawani 'alan nas. Kalau ada orang buat zalim kepada kita, yang mana kita di pihak yang benar, tentu dah dia buat zalim pada kita, doa seperti ini dah. Doa seperti ini. Ya Allah, ya Tuhan, kepada kamu aku mengadu. Lemahnya aku, habis dah daya upaya aku, hinanya aku depan mata mereka. Doa seperti ini. Yang doa ni cukup mustajab. Selesai doa, Nabi angkat punggung dia, berjalan keluar dari Taif, sampai ke suatu tempat, ayah-ayahku sekalian, tempat tersebut namanya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil merupakan tempat miqat yang khusus bagi seluruh penduduk-penduduk negeri Najd. Sekiranya mereka ingin melaksanakan haji dan umrah, niat miqat mereka di Qarnul Manazil. Boleh rujuk di dalam Sahihul Bukhari nombor hadis 1429. Nabi sampai di Qarnul Manazil, Nabi melihat ja'a rajulain, ada dua laki-laki sedang datang menuju di depan Nabi. Sampai sahaja depan Nabi, ammal wahid fahuwa Jibril wa ammal akhar harisul jabal. Laki-laki yang pertama yang menjelma sebagai manusia itu adalah Jibril, dan laki-laki yang kedua di sampingnya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah, harisul jabal, penjaga bukit. Jibril sampai kepada Nabi, memulai kalam percakapan dengan menyebut assalamu alayka ya Rasulullah. Allah. Baru dihina tu, Allah dahsyat dihina. Allah muliakan Nabi. Yang datang memberi salam itu adalah makhluk paling mulia, malaikat. Bukan bakat saja ASP, bukan. Paling tinggi sekali, IGP ya. Ketua bagi malaikat memberi salam kepada Nabi. Salam sejahtera kepada kamu Muhammad Rasul yang diutuskan Allah. Allahu Akbar. Manusia hinanya pandang mata aku ni. Malaikat datang memberi salam sejahtera kepada aku. Dan kata Jibril, fil janib, sebelah aku ini adalah harisul jabal, yang Allah utuskan khusus kepada kamu. Dan sekiranya kamu berhajat untuk memusnahkan, meranakkan seluruh penduduk Taif, Allah pasti perkenankan. Maksudnya apa? Maksudnya, oleh kerana mereka hina kamu, jatuhkan maruah kamu, mereka halau kamu dan baling pula kamu dengan batu, sehingga kamu berdoa kepada Allah, tidak lama Allah mustajab. Kalau nak, malaikat ini akan meranakkan seluruh Taif dan penduduknya. Apa Nabi sebut? La taf'al kazalik, jangan buat. Oh, kalau kita offer gini takkan nak tolak. Paling tidak biar saya tengok seorang-seorang ni, kepala halia ni sebut 3 orang ni, dia dulu. Kalau amarah kita,
Tapi Nabi ni tak ada lah makhluk paling sempurna Allah Ta'ala buat. Akhlaknya paling mulia Allah Ta'ala buat. Allahu Akbar. La taf'al kadhalik. Jangan buat. Bal arju. Bahkan aku mengharapkan di sisi Tuhan. An yukhrijallahu min aslabihim. Man ya'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Bahkan aku mengharapkan di sisi Tuhan. Semoga-moga lahir daripada zuriat keturunan penduduk Taif adalah orang-orang yang taat menyembah Allah dan tidak melakukan syirik. Allah. Dah selesai gitu, malaikat dia balik semula ke langit. Nabi teruskan perjalanan sekitar 21.55 km sehinggalah Nabi sampai ke suatu tempat namanya Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah, lembah Nakhlah. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan Nabi duduk di sini 3 ke 4 hari. Yang Nabi hiasi tiap-tiap hari dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. 3-4 hari itu Nabi spend masa di Wadi Nakhlah untuk baca Al-Quran. Dalam salah satu hari, ketika Nabi sedang membaca Al-Quran, tidak semena-mena Allah halakan satu rombongan dalam kalangan jin yang datang dari tempat yang jauh. Di sini Allah Ta'ala bercerita tentang ayat yang kita ingin kongsikan, iaitulah di dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, berada dalam juzuk yang ke-26 pada ayat 29 sehingga 31, berada di dalam muka surat 506, posisi di halaman Al-Quran sebelah kanan ayat paling atas. Allah Ta'ala berfirman ketika mana Muhammad Rasulullah sedang duduk berada di Wadi Nakhlah, dan mereka ini ataupun dia menghiasi tiap-tiap hari dengan membaca ayat-ayat Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang menyebut, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ketika kami halakan satu rombongan dalam kalangan jin yang datang dari tempat yang jauh melalui jalan yang dilalui oleh Muhammad, rombongan ini sampai ke tempat Muhammad yang sedang membaca Al-Quran. Yastami'un Al-Quran, semua di kalangan jin berhenti dan dengar. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka duduk di tempat itu, di kalangan jin yang lain ada yang sedang bercakap, mereka kata ansitu, diam, dengar bacaan ni. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Sehinggalah selesai Nabi yang mulia membaca Al-Quran, mereka sampai atau menyambung kembali perjalanan sehingga mereka kembali ke tempat kediaman mereka. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Wahai kaum kami, baru sekejap tadi kami mendengar ayat-ayat Tuhan yang diturunkan selepas kenabian Musa alaihi salatu wassalam, yang bercerita tentang dua benda. Pertama, yahdi ilal haq. Yang kedua, wa ila siratim mustaqim. Pertama, menunjuk jalan kebenaran menyembah Tuhan. Yang kedua, jalan mustaqim, jalan menuju ke syurga. Ya qaumana, wahai kaum kami, kata jin, ajibu da'i Allah wa aminu bih. Mari kita pakat beriman belaka bapak kita ni. Yaghfir lakum min zunubikum wa yukaffir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ataupun Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa yujirkum min azabin alim. Dan Allah menyelamatkan kamu daripada azab yang cukup-cukup pedih. Al-Imam As-Suyuti
ataupun nama sebenarnya Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman ibn Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah. Di dalam kitabnya Lubabun Nukul fi Sahih Asbabun Nuzul, sampai kepada ayat ini, Allahu Akbar. Dia menyatakan kalaulah di kalangan jin beriman kepada Allah, manusia yang Allah anugerahkan akal ini tidak beriman, ulaika kal an'am bal hum adall. Sama manusia itu seperti binatang ternak, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Allah. Sampai di situ kisahnya. Dan ada lagi panjang sehingga Nabi balik semula ke Makkah. Dan di situ pun ada kisah yang tersendiri di dalam riwayat yang pelbagai. Cuma sebagai kesimpulan ayah-ayah sekalian, terhadap apa yang kita kongsikan ini ada dua. Pertama, Allah mengajarkan kepada kita, iaitulah hidayah ini memang milik Tuhan, bukan milik manusia. Kita yang Islam hari ini disebabkan jasa mak ayah kita, tok nenek kita dan seterusnya ke atas. Dan kita tidak memilih, tetapi Allah takdir kita Islam. Ada orang hidup zaman Nabi, yang Nabi dakwah, dia melihat Muhammad tu depan mata dia, tetapi Allah tidak rezeki dia beriman. Maka syukurlah nikmat keimanan yang Allah bagi kepada kita. Yang kedua, Allah mengajarkan, kalaulah manusia sepakat tidak beriman, Allah lebih kaya dengan makhluk yang lain. Seluruh jin yang ada pada waktu itu, kesemuanya beriman, yang mereka hanya sampai di tempat itu mendengar ayat-ayat Tuhan, Allah takdirkan mereka beriman. Dan kita tiap-tiap hari dibacakan ayat-ayat Allah, dan kalau kita tidak mengambil manfaat dan keimanan, maka kita lebih teruk daripada apa yang kita sangkakan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang ringkas ini memberi banyak manfaat kepada saya dan kita semua. Dan saya mohon maaf di atas segala kekurangan, dan juga terima kasih di atas perhatian. InsyaAllah kalau ada rezeki kita bertemu di lain kesempatan. Saya undur diri, mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.